Hai, Assalamualaikum. Saya Zul daripada Aquaponik dan DIY Malaysia. Video kali ini kita sambung lagi dengan sistem aquaponik siakap dan tilapia, di mana untuk kali ini saya akan gabungkan tangki tilapia yang sedia ada ni dengan satu lagi tangki yang lebih besar. Mungkin ramai yang tertanya-tanya tentang keadaan siakap sekarang ni. Terus terang saya cakap, siakap ni agak mencabar berbanding dengan ikan air tawar yang lain yang pernah saya bela dalam sistem aquaponik ni. Tapi dengan kajian dan pemerhatian yang khusus, tak mustahil semua cabaran tersebut akan dapat kita tangani. Banyak perkara baru yang saya belajar, contoh tabiat pemakanan, penyakit dan juga penjagaan dari segi kualiti air. Tapi semua tu saya akan kongsikan dalam video-video seterusnya nanti, memandangkan saya baru 2 minggu menternak siakap ni dan saya tak nak buat conclusion terlalu awal sebab mungkin akan mendatangkan masalah kepada yang nak menternak nanti. So, jangan lupa subscribe YouTube channel Aquaponik Malaysia untuk video-video tu nanti. Biasanya untuk tangki yang baru ni, saya akan cuci terlebih dahulu dengan menggunakan sabun biasa untuk pastikan tangki ni bersih dan selamat untuk kita gunakan. Memandangkan saiz tilapia ni lebih besar dan siakap masih kecil, jadi tangki tilapia yang sedia ada ni saya akan gunakan untuk siakap dan tangki baru yang lebih besar ni adalah untuk tilapia. Tangki yang baru ni adalah polytank ataupun tangki air dengan kapasiti 250 galon dan dalam liter lebih kurang 946 liter. Ni memang tangki yang paling besar saya pernah set up dekat rumah ni. Dalam sistem ataupun desain aquaponik, tangki yang baru ni dipanggil sebagai main tank dan tangki yang sedia ada ni dipanggil sebagai sump tank. Aras air dalam main tank mestilah lebih tinggi daripada aras air dalam sump tank. Jadi untuk main tank ni saya gunakan tangki yang lebih besar dan tinggi. Untuk sump tank ni saya gunakan tangki tilapia yang sedia ada. Jadi saya perlu keluarkan terlebih dahulu semua ikan tilapia yang ada dalam tangki tersebut. Sejak dari mula saya set up sistem aquaponik tilapia ni, tangki ni tak pernah dicuci dan air pun tak pernah ditukar. Saya cuma tambah saja air ke dalam tangki ni kalau air semakin berkurang disebabkan oleh sejatan. Itulah kelebihan ternakan dengan sistem aquaponik. Jadi saya ambil kesempatan untuk mencuci tangki ni supaya lebih bersih untuk kita masukkan siakap nanti. Untuk itu saya terpaksa pindahkan semua tilapia yang ada ni ke dalam tangki sementara. Walaupun tangki sementara ni agak padat, tidak menjadi masalah kerana ikan ni akan terus dipindahkan ke dalam tangki baru bila selesai saya set up tangki dan masukkan air yang telah ditapis. Untuk tangki yang baru ni, saya perlu buat SLO ataupun Solid Lifting Overflow dengan menggunakan tank konektor 40mm, T dan juga soket 40mm. Untuk lubang tank konektor 40mm ni, saya gunakan hole saw saiz 45mm dan nanti saya akan letakkan link dekat video description kalau ada yang berminat dengan hole saw ni sebab tak banyak kedai hardware yang menjual hole saw pada saiz yang besar macam ni. Dengan menggunakan SLO ni, air yang akan keluar dari tangki tilapia dan masuk ke dalam tangki siakap adalah air yang berada di bahagian bawah bersama dengan kotoran dari dalam tangki tilapia. Jadi, ramai yang berpendapat dengan setup macam ni, tangki siakap akan cepat kotor dan dipenuhi dengan kotoran tilapia.
Dari segi logiknya memang betul, tapi dalam tangki sekap ni kita akan letakkan pump yang akan menyedut air dan juga kotoran tadi bersama dengan kotoran yang ada dalam tangki sekap itu sendiri masuk ke dalam filter untuk ditapis, dan kualiti air bagi kedua-dua tangki adalah sama. Kemudian bila air dalam main tank semakin banyak dan tinggi, saya pindahkan semula ikan tilapia tadi ke dalam main tank kerana sudah ada 2-3 ekor yang mula melompat keluar dari tangki sementara tersebut. Biasanya jika ada ikan yang melompat keluar daripada tangki, bermakna ikan tersebut tidak selesa dan mula stres. Jadi saya terus pindahkan tilapia ke dalam main tank memandangkan semua setup pada main tank telah selesai, dan saya akan sambung pula untuk setup pada sump tank yang akan digunakan untuk tangki siakap. Untuk tangki siakap, saya akan pasangkan dengan solid lifting overflow sama seperti dalam main tank tadi. Cuma tujuan pemasangan ada sedikit perbezaan, di mana fungsi utama SLO untuk tangki siakap ataupun sump tank ni adalah sebagai overflow sekiranya ada air hujan yang masuk ke dalam sistem gabungan ni. Ini adalah kerana kawasan hadapan rumah saya ni tidak berbumbung, dan ketika hujan, air hujan akan masuk ke dalam sistem aquaponik ni. Sebenarnya kalau kita sediakan greenhouse atau rumah perlindungan hujan adalah lebih baik, terutama untuk tanaman kita. Ini kerana semasa hujan, air dalam tangki yang mengandungi nutrien ataupun baja untuk tanaman tadi akan terkeluar dari tangki ternakan dan digantikan dengan air hujan. Tetapi jika dilihat dari sudut yang lain pula, secara tak langsung air dalam sistem ternakan kita akan diganti dengan air hujan, air yang baru, dan akan membantu jika sistem kita mengalami masalah tahap amonia yang tinggi. Tapi bagi saya lebih suka jika keseluruhan sistem ni berada di dalam greenhouse atau di bawah rumah perlindungan hujan. InsyaAllah kalau ada rezeki lebih, saya akan buat rumah perlindungan hujan supaya lebih mudah untuk saya memantau kualiti air dan juga tahap pertumbuhan tanaman dalam sistem aquaponik ni. Jumlah air yang diperlukan untuk kedua-dua tangki ini adalah 350 gallon bersamaan dengan 1324 liter, dan penapis klorin ni hanya mampu menapis pada kadar 6 liter seminit. Jadi, proses memasukkan air ini berlarutan hingga ke malam hari, dan jumlah masa yang diperlukan untuk mengisi air adalah hampir 4 jam. Nasib baiklah sebab proses memasukkan air ini cuma perlu sekali sahaja. Selepas ini kita cuma perlu tambah jika air berkurang, dan jumlah yang perlu ditambah selepas ini mungkin lebih banyak berbanding dengan sistem sebelum ni kerana luas permukaan adalah faktor yang mempengaruhi sejatan. Macam mata pelajaran sains pula kan? Kalau tak silap saya, tingkatan berapa kita dah belajar tentang faktor-faktor yang mempengaruhi sejatan ni? Kalau siapa yang ingat boleh komen kat bawah. Kemudian, selepas paras air dalam tangki siakap ataupun sump tank ni semakin tinggi, saya pindahkan ikan siakap masuk ke dalam tangki ternakan ni. Sebenarnya, sepanjang proses saya set up tangki ternakan baru ni, ikan siakap sedang dirawat dalam tangki lain kerana terdapat sedikit jangkitan pada ikan tersebut. Tentang penyakit dan rawatan untuk ikan siakap ni, saya akan kongsikan dalam video-video seterusnya nanti. Jadi jangan lupa subscribe untuk video-video tersebut. Dan buat masa ni saya sedang mengumpul maklumat-maklumat tentang penjagaan dan cara merawat ternakan ikan siakap ni daripada pentanak-pentanak yang lebih berpengalaman, dan saya sesuaikan dengan ternakan secara aquaponik. Sebab seperti mana yang kita tahu, cara merawat ternakan dalam sistem aquaponik ni adalah berbeza dengan ternakan biasa. Ada beberapa perkara yang kita tak boleh buat dalam aquaponik ni. Dan untuk setup yang baru ni, saya pasangkan dulu dengan vortex dan biofilter yang saya gunakan pada ternakan lobster. Dan filter ni hanyalah sementara sahaja kerana saya tengah design solid waste filter yang baru dan juga biofilter yang baru yang lebih besar untuk menampung sistem gabungan ni. Selain daripada itu, sistem tanaman juga akan ada beberapa perubahan yang besar, dan jika sesuai saya akan gunakan sistem tower untuk menjimatkan ruang. Untuk tangki ternakan pun akan ada perubahan lagi, akan ada penambahan tangki 2 ataupun 3 tangki yang agak besar. Dan ada beberapa lagi spesies ikan yang saya akan cuba untuk diternak dalam sistem aquaponik ni. Jadi sampai setakat ni saja untuk video kali ni. Next video saya akan kongsikan lagi video-video tentang ternakan dan sistem aquaponik ni. Dan jangan lupa like dan subscribe YouTube channel Aquaponik Malaysia. Dan jika tuan-tuan ada sebarang pertanyaan dan juga cadangan, sila komen di bawah. Terima kasih. Assalamualaikum.